3.3.3 dan 3.3.4. Okey, 3.3.3 dan 3.3.4. Okey. Okey, hari tu kita dah belajar dua. Nombor 1 dengan nombor 2. Okey, hari ni kita belajar nombor 3 dengan nombor 4. Okey. Macam biasalah kita minta seorang baca nombor 3 dengan nombor 4. Apa yang kita nak belajar hari ni? Okey. Cikgu lupa nak tengok kakak kamu ni tadi. Okey, Joshua lah. Joshua baca kat cikgu nombor 3 dengan nombor 4. Yang ni dengan ini. Okey, ini warna oranye nak cikgu. Yang ini dengan ini. Okey. Okey. Idea inovatif bagi meningkatkan amalan 5R mengekalan bumi hijau. Kesan amalan 5R pengekalan bumi hijau. Okey, thank you Joshua. Okey, hari ni kita belajar yang pertama idea inovatif. Apa dia inovatif? Inovatif ni kita nak cipta benda baru daripada benda-benda yang dah ada. Kita nak inovasikan dia. Okey, bagi meningkatkan amalan 5R tu. Kita nak tingkatkan amalan yang reduce, reuse, recycle, rethink dengan repair tu bagi bumi kita lebih hijau. Okey. Baik. Yang kedua, kita nak tahu apa kesan kalau kita amalkan 5R ni bagi pengekalan bumi hijau. Apa kesan yang kita dapat? Kesan dia agak-agak kamu baik ke kesan yang tak baik kalau kita amalkan 5R? Kesan baik. Bagus, kesan yang baik sebab 5R tu sangat baik kalau kamu praktikkan dalam kehidupan kamu. Okey, sekarang kita lihat yang pertama. Menjana idea inovatif bagi meningkatkan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Okey. Apa nak baca? Siapa nak baca? Cikgu, saya cikgu. Joshua lagi. Bagi orang lain pula. Siapa nak baca? Orang lain tak mau baca? Christopher baca Christopher. Kedua-dua Christopher ada. Christopher Chiong ada tak? Ada cikgu. Diam je. Ada. Baca. Idea inovatif dapat membantu untuk meningkatkan amalan bumi hijau. Lagi? Amalan melalui idea inovatif juga dapat menjadi sumber ekonomi baru. Okay, thank you. Lama tak dengar suara. Okay. Idea inovatif, idea yang kamu nak cipta yang baru tu, dia dapat bantu meningkatkan amalan bumi hijau. Bumi nak jadi warna hijau, tak mau warna hitam. Okay. Jadi, amalan idea inovatif ni juga dapat bantu jana sumber ekonomi. Apa maksud jana sumber ekonomi baru ni? Kita dapat pulangan duit. Okay, kalau kamu rajin recycle barang, kumpul barang-barang, ikut dia punya agihan dia, plastik, tin, kertas, kamu kumpul banyak-banyak, kamu pergi jual dekat pusat kita. Semula kamu akan dapat duit. Okay, dapat duit. Bukan sikit, banyak. Okay, dan juga kalau kamu pandai cipta benda baru, kamu buat benda tu benda baru, benda yang lebih kreatif, okay, kamu boleh jual benda tu dan dapat hasil dia. Okay. Sekarang kita tengok antara idea inovatif bagi pengekalan bumi hijau. Idea inovatif bagi pengekalan bumi hijau ada 3.
Okey, ada 3 yang dalam buku teks tapi sebenarnya dia banyak lagi. Okey, yang ini yang ditekankan lah. So kita ambil yang 3 ni dulu. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama menghasilkan barangan baru yang lebih bernilai. Okey, menghasilkan barangan baru yang lebih bernilai. Yang kedua, mengadakan pertandingan. Dan yang ketiga, penggunaan media, pelbagai sumber media. Okey, sekarang kita tengok apa maksud idea inovatif menghasilkan barang baru yang lebih bernilai. Okey, menghasilkan barangan baru yang lebih bernilai ni, bahan buangan dan barangan terpakai yang direka semula menjadikan cenderamata. Cuba tengok ini. Gambar yang tengah-tengah ni. Ini botol, okey, botol. Botol apa ni? Botol sabun kan, sabun yang besar tu. Dia potong, dia jadikan bakul, dia jadikan bekas simpan apa ni? Pencuci muka, dia buat bekas alat tulis. Kan? Cantik kan? Okey. Ini pula botol. Dia tak buang botol ni tapi dia reka balik. Okey, dia letakkan lilin dalam tu. Dia gantung jadikan macam boleh jadikan cenderamata, boleh hias dalam rumah. So dia tak membazir. Okey, so barangan bahan buangan ni dia jadikan cenderamata. Okey. Yang kedua, memproses sisa buangan sebagai sumber ekonomi. Okey, kita proses sisa buangan sebagai sumber ekonomi. Dan yang ketiga, menghasilkan baja kompos daripada sisa makanan. Kamu tahu tak apa yang kamu makan hari-hari tu? Kalau sebab negara kita tak banyak tempat yang dia buat sisa kompos. Kalau dekat sekolah, satu sekolah dekat Pulau Pinang, sekolah apa cikgu tak ingat lah nama dia. Dia dekat belakang kantin dia projek antara guru dengan pelajar lah. Dia korek tanah dalam, lepas tu dia letak macam tong tu. Jadi setiap kali murid tak habis makan di kantin, dia tak boleh buang dalam tong sampah. Dia tak boleh buang dalam tong sampah sisa makanan dia. So sisa makanan dia kena pergi dekat belakang kantin dan dia akan masukkan dalam satu tong. Okey, dekat bahagian tepi-tepi tong tu dia tanam sayur-sayuran. Okey, sisa makanan ni sebenarnya bila dia masukkan di bawah tanah, dia diproses menjadi baja kompos. So tak perlu dah beli baja. Okey, dia adalah baja semula jadi. Memang kawasan tu agak sedikit busuk lah sebab sisa makanan kan. Tapi tak ada masalah. Okey, dia akan beri balik pulangan sebab tumbuhan hidup lebih subur sebab dia tak guna bahan bahan yang tak asli. Dia guna bahan asli untuk nak hasilkan baja. Okey, so sangat bagus. Sayuran yang dihasilkan pun bagus untuk kita makan. Okey, ini contoh dia lah. Okey, sisa makanan masuk dalam bekas, masuk bawah tanah. So dia buat sampai dapat baja kompos. Okey. Boleh faham tak? Yang pertama, menghasilkan barangan baru yang lebih bernilai. Boleh faham ke? Boleh Faham, cikgu. Bagus. Boleh, Okay, cikgu. next. Okay, next. Mengadakan pertandingan. Okay, idea inovasi lain adalah mengadakan pertandingan. Program yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti Green School. Okay, dekat Pulau Pinang ada satu sekolah, Konvent Pulau Tikus, dianugerahkan sebagai Green School Award 2019. Okey, sekolah dia sangat cantik, ada banyak barang-barang hijau kat sekolah dia, banyak pokok, dia juga mengamalkan baja kompos, banyaklah gitar semula. Okey, banyak program, jadi dia menang Penang Green School Award 2019. Okey, ini yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, yang kedua, pertandingan penarafan bandar terbersih. Nanti kita tengok kat mana bandar terbersih. Okey. Kemudian yang ketiga, pertandingan inovasi berasaskan barang terbuang. Tengok yang kat sini ni.
pertandingan reka cipta solar. Okey, dia ambil barang-barang tak pakai, dia buat bot solar. Dia letak dalam air, so bot jalan laju kan. So menggunakan bahan-bahan terbuang. Okey. So sekarang kita tengok slide seterusnya. Okey, kamu tahu dekat Malmo cantik kan tempat ni? Nampak cantik kan? Laut. Malmo, Sweden. Okey, Malmo merupakan salah sebuah bandar yang terbesar di negara Sweden yang mengalami pembangunan yang pesat. Maksud pembangunan yang pesat maksudnya dia berkembang maju, okey, macam Malaysia juga. Jadi tumpuan diberi kepada pembangunan kawasan hijau iaitu green space. Bandar ini bukan hanya dikenali dengan taman yang indah tapi juga pembangunan bandar lestari dan persekitaran bandar ini dianggap sebagai mesra alam. Okey, cantik, kemas, tak ada sampah, bersih, udara nyaman. Okey, itu maksud dia ada pertandingan lah bandar bersih. Okey. Baik, kita pergi yang ketiga. Okey, inovasi yang ketiga adalah penggunaan pelbagai media sumber media. Sumber media. Sekarang ni kita banyak sumber media. Macam kita cakap ni pun sumber media, Facebook, Instagram, live. Banyak kan? Orang dah tak pakai dah sekarang ni surat-surat khabar kan? Jarang dah kan? Orang tak pakai dah. Banyak semua tengok laman sosial saja. Okey. Jadi macam mana kita nak semaikan langkah inovasi kita nak semaikan bumi hijau melalui amalan 5R. Ada kesan positif tentang keperluan mengekalkan bumi hijau dapat dihebahkan dengan baik sebab adanya sumber media. Program reality television mengenai bumi hijau. Okey, contohnya dia buat program pekebun kecil. Contohlah reality TV. Dia buat pertandingan. Siapa dia bagi satu bidang tanah, siapa yang boleh bangunkan tanah tu dengan tumbuhan dalam masa contoh 6 bulan dapat hasil. Contohnya lah. Okey, dia laburkan duit sikit, adakan program reality TV. Itu nak bagikan semangat lah untuk adanya menanam pokok. Okey. Menyiarkan klip video, drama pendek dan iklan berkaitan pengekalan bumi hijau. Ni contoh yang ni lah ni, prajurit hijau. Hijaukan bumi kita. Okey, ini adalah cerita tentang bumi hijau. Ini adalah st.my majalah, bukanlah majalah, macam keluaran kan sikit tu, dia cerita pasal teknologi hijau. Okey, boleh faham 3 idea inovasi Boleh untuk cikgu. pengekalan bumi hijau. Boleh, So ada cikgu. 3 kan? Okey, kamu boleh lengkapkan kamu punya modul yang cikgu bagi semalam. Dah lengkap cikgu. Bagus. Okey. Baik, kita lihat yang kedua. Kita tengok kepada menilai kesan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Okey, 3.3.4. Okey, apa kita nilai kesan amalan 5R? Okey, dia ada 6 kesan semuanya. Okey, kesan yang pertama mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, yang kedua menjamin kesihatan rakyat. Yang ketiga memelihara flora dan fauna. Keempat mengawal keseimbangan ekosistem. 5 meningkatkan imej negara. 6 membersih dan menceriakan persekitaran. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau sangat tak baik kan? Okey, sebab dia banyak gas karbon dioksida yang terbebas. Jadi dia tak bagus. Okey, dan dia akan menyebabkan bumi menjadi makin panas. Okey, so dengan adanya amalan 5R ni, dia dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, ekosistem. Tengok. Kamu belajar sains, rantaian makanan kan? Semuanya ada hubung kait. Kenapa ada ikan? Kenapa kena ada burung? Sebab tu makanan dia. Jadi ekosistem tu wujud. Okey? Baik. Flora dan fauna. Bunga raya boleh kita tengok. Rafflesia pun hidup lagi. Penyu pun tak pupus. Kamu boleh tengok semua binatang-binatang yang pelik-pelik ni. Okey?
kesihatan manusia pun akan menjadi lebih sihat. Okey, dengan amalan 5R ni. Okey, dan Switzerland merupakan negara terbersih di dunia. Ini Switzerland. Okey, ini adalah Switzerland. Siapa pernah pergi Switzerland? Cikgu pun tak pernah. Okey. Ini 6 lah tadi. 6. Okey. 6. Kesan amalan bumi hijau. Okey, kita minta seorang baca daripada 3 analitis. 3 analitis, ada siapa lagi? Darani baca. Siplah Darani. Darani baca semua 6. Mengurangkan kesan rumah hijau, menjamin kesehatan rakyat, memelihara flora dan fauna, mengawal keseimbangan ekosistem, meningkatkan imej negara, membersih dan menceriakan persekitaran. Okay, thank you. Okay, next. Vinisha baca untuk 3 proaktif. Mengurangkan kesan rumah hijau, menjamin kesihatan rakyat, memelihara flora dan fauna, mengawal keseimbangan ekosistem, meningkatkan imej negara, membersih dan menceriakan persekitaran. Okay, thank you. Okay, last Priscilla, tolong baca untuk 3 aspirasi. Meningkatkan imej negara, membersih dan menceriakan persekitaran. Priscilla baca, Priscilla, betul lah. Priscilla baca daripada atas. Mengurangkan kesan rumah hijau. Mengurangkan kesan rumah hijau, menjamin kesihatan rakyat, memelihara flora dan fauna, mengawal keseimbangan ekosistem, meningkatkan imej negara, membersih dan menceriakan persekitaran. Okay, thank you. Okay, sebelum kita pergi quizzes, okay, sebelum kita pergi quizzes, okay, aktiviti kamu, okay, kamu kena buat apa? Okay, cuti ni ataupun start pada hari ni ke esok, okay, kamu ada masa sikit, kamu ambil bahan-bahan terbuang. Contohnya, botol plastik, kaca ke, cardboard ke, kamu fikir, okay, satu produk yang kamu nak buat, ini bukan RBT moral. Kita nak buat aktiviti luar bilik darjah, okay, dan seterusnya. Okay, kamu fikir apa aktiviti produk yang kamu nak buat berdasarkan barang tersebut. Okay, ciptalah walaupun kecil barang tu. Okay, dan ini kita jadikan dia sebagai pertandingan. Ini inovasi. Satu inovasi dia, kamu hasilkan benda baru daripada bahan terbuang. Nanti cikgu share kat kamu syarat-syarat pertandingan. Yang kedua, kita buat inovasi mengadakan pertandingan. Okey. Jadi pemenang, okey. 2 orang pemenang yang buat yang paling baik, paling cantik, cikgu akan hantar hadiah dekat rumah dia. Okey, so kalau kamu nak hadiah, bukan nak hadiah, kamu nak cikgu nak kamu buatlah, okey. Kamu cipta. Cikgu bagi apa hadiah rahsia lah. British rahsia, hadiah rahsia. Okey, cikgu hantar kat rumah. Jadi kena buat. Semua orang wajib buat walaupun simple. Guna bahan kitar semula. Okey, bahan-bahan buangan kitar semula. Buat cantik-cantik. Tak mau yang beli cikgu nak hasil usaha tangan kamu. Cikgu tak mau yang beli. Okey. Itu untuk aktiviti luar bilik. Gajah, apa hadiah cantik ke cikgu? Mestilah cantik hadiah kan? Takkan tak cantik, okey? Nanti hadiah tu akan hantar ke rumah orang yang menang. Okey, sebab kita lama tak boleh jumpa, jadi cikgu nak bagi hadiah lah untuk yang menang. Okey? Okey,
Okay, kita start quiz ya. Cikgu share link quiz dekat chat. Tak tengok kamu faham ke tak hari ni punya pelajaran? Start. Okay. Dia tak beli botol air, ni air kotak ke, botol air ke. Alah, Pritish, carilah. Okay, try masuk quiz dulu. Laju ni. Tulis nama sendiri lah. Jangan tulis nama cikgu Habis? Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lagi. Mana lagi? Ada 28. Tolak cikgu 2. So mesti ada 26. Hantar dalam grup. Okey, sekejap Priscilla. Christopher baru masuk. Christopher Key baru masuk. Terus join Christopher Key. Join quiz. Tengok dekat chat ada link. Christopher Key tolong masuk melalui ni dekat chat ada. Jesse. Sekejap nak tengok nanti. Okay, cikgu start Good luck everyone. Mesti dapat 5 dan ke atas. Okay, N ni siapa? Okay, 1, 2, 3. Mesti dapat 5 dan ke atas. Kalau salah jangan stop, teruskan saja dulu. Nanti boleh jawab lain nanti. Jangan risau kalau salah, jawab saja dulu.
Fu Kuan Yin. Dah keluar tak tahu kenapa. Tak apa, tak apa. Oh, setakat ni Dora nombor 1. Lim Jun Aun habiskan. Lau Kun Sheng habiskan. Wow, Lim Jun Aun. An Chun Piao. Wow. Shikashini habiskan. Oh jadi Benson habiskan. Benson kenapa tak habis? Oh Winston, why? Oh Winston kenapa tak habiskan? Benson tak habiskan. Okay. Cikgu N ya. Okey, nanti kamu yang tak dapat markah lebih daripada 10, kamu kena buat balik ya. Hari ni satu je quiz British. Ni hari ni satu saja. Okey, so Tania nombor 1, An Chun Piao, 2 Lim Jun Aun, 3 Dora. Okey, tu banyak lagi lah sampai ni Yogeshwari, Vinisha, Yogeshwari, siapa lagi terlepas lah cikgu. Okey, sekarang kita tengok oh yang ni dia macam mengurangkan bahan buangan, memberikan satu kesan amalan bumi hijau, membersih dan menceriakan persekitaran, recycle. Satu lagi kesan amalan bumi hijau berdasarkan gambar yang diberi. Okey, kita tengok question lah kalau macam tu. Okey. Okey, jom kita tengok question. Okey, tengok question 1. Semua orang nampak kan? Cikgu share dia punya ni. Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak kan? Okey, nombor 1, apakah idea inovatif Nampak. dapat membantu meningkatkan amalan bumi hijau? Betul ke salah? Ya ke tidak? Betul. Ya kan? Okey. Betul. Berdasarkan gambar, Ya. apakah berdasarkan gambar, apakah yang berlaku jika kita mengamalkan idea inovatif ni? Berdasarkan gambar ni. Yes, Menjana pendapatan. Menjana pendapatan tu maksudnya kamu dapat duit daripada hasil jualan. Ini dia buat, dia anyam kertas yang tak pakai surat khabar dan sebagainya. Dia jadikan bakul semua ni. Okay. Baik, nombor 3. Berikut merupakan idea inovatif amalan bumi hijau kecuali apa? Menggalakkan bercocok tanam. Jawapan dia apa? 16 betul, 10 salah. Jawapan dia apa? Menggalakkan bercocok tanam. Menggalakkan bercucuk tanam. Bercucuk tanam tu bukan idea inovatif, tu idea lama punya idea. Okey? Tak maulah pakai idea lama, tapi idea lama kita kena kekalkan.
Okey, nombor 4. Berdasarkan gambar, nyatakan idea inovatif amalan bumi hijau yang dipraktikkan. Agak-agak kamu dia guna apa? Dia buat apa? Menghasilkan barangan baharu yang Yes, menghasilkan barangan baru yang lebih bernilai daripada tayar lama dijadikan benda-benda baru, tanam pokok dan sebagainya. Oh, Ko Jaluk baru nak masuk. No, baru masuk Ko Jaluk. Tadi makan nasi Okey, nombor 5. Berdasarkan gambar, nyatakan idea inovatif amalan bumi hijau yang dipraktikkan. Ni. Apa dia ni? mengadakan pertandingan. Bagus, mengadakan pertandingan. Nombor 6, berdasarkan gambar, nyatakan idea inovatif amalan bumi hijau yang dipraktikkan. Apa ni? Penggunaan pelbagai sumber media. Penggunaan pelbagai sumber media. Yang ketujuh, berikut merupakan kesan amalan bumi hijau kecuali pencemaran, memelihara alam flora dan fauna, membersih dan juga meningkatkan imej negara. Jawapan dia? 7 orang salah ni. Jawapan dia? Pencemaran lah kan? Kesan amalan bumi hijau takkan ada pencemaran. Tak logik. Berdasarkan gambar, kesan amalan bumi hijau ini akan menyebabkan persekitaran menjadi bersih dan selamat. Betul atau salah? Ini pun ada 2 orang salah. Mestilah betul kan? Tak pakai plastik bag, bawa bag sendiri. Okey, nombor 9. Apakah kesan amalan bumi hijau berdasarkan gambar ini? Okey. Keseimbangan ekosistem, menjamin flora dan fauna, mengurangkan kesan rumah hijau. Ini mengurangkan kesan rumah hijau. Yang tadi ada gambar ni. Okey, last kali. Berikan satu kesan amalan bumi hijau berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, kesan. Kalau kamu, dia tengok dia buat apa? Dia kumpul surat khabar, buku semua ni. Lepas tu dia pergi kat Cash for Cash punya lori. Dia dapat duit. Jadi jawapan dia kalau ikutkan bumi hijau ke tak salah. Teo Himan salah. Po Jiajun salah. Mengurangkan kesan rumah hijau. Boleh. Recycle. Kesan recycle tak boleh. Menjamin kesihatan rakyat. Bolehlah menjamin kesihatan. Mengurangkan pembalakan pokok boleh. Menjamin kesihatan rakyat bolehlah. Kita semula bukan kesan membersih dan menceriakan persekitaran. Mengurangkan bahan buangan. Encik Piau kata betul. Kesan rumah hijau boleh. IDK tu apa? Tu Winston masih kemparan. Cikgu IDK tu I don't know cik. I don't know. Oh, okay. Cikgu baru tahu. I don't know IDK. Okay. Jawapan dia sebenarnya dapat menjana pendapatan. Itu kesan dia. Okay. Kesan dia boleh menjana pendapatan. Membership kan? Wah, Christo. Aduh lawak lah kamu ni. Okay. Terhibur cikgu. Okay. Untuk hari ni. Hai, Ko Jaluk, hai. Lepas makan nasi kan Ko Jaluk? You sudah kenyang kan? You baru masuk kan? Okey. Tak apa. Nanti cikgu share balik siapa yang dapat markah bawah daripada 5. Tadi kita dah bincang jawapan kan? Okey. Rain tak masuk ke tadi Rain dekat quiz? Okey. So, kamu kena jawab semula. Cikgu akan bagi link, kamu jawab semula. Boleh? Okey. Sekarang cikgu share kamu satu benda yang best. Cikgu ada buat satu benda yang best. Bukanlah best apa, senang. Sekejap. Okay. Ini nama dia Wakelet. Okay, bila kamu tekan Wakelet ni, dia akan keluar yang ini. Okay, so kamu, okay, hari ni tugasan, silap Rabu, Selasa pula Rabu. Okay, Rabu. Okay, ini yang cikgu ajar hari ni. Cara dia kamu salin atau print modul 2 yang cikgu dah hantar dekat tu. Kalau kamu tak tahu kat mana modul 2 ni, kamu boleh ambil kat sini ni modul 2. Okey, tekan ni dia keluar. Okey, buat yang pertama. Okey, dalam buku. Okey, kalau tak faham juga, tengok balik rakaman Google Meet. Selepas ni cikgu akan masukkan. Jawab soalan kuis dan perlu mendapat 5/10 dan ke atas. Okey. Kemudian, okey ni kuis dia. Okey, kuis ni kamu tekan, kamu jawab sekali lagi mana dapat markah kurang daripada 5.
Jika tidak boleh masuk quizzes, ada budak yang tak boleh masuk quizzes, pelajar yang tak boleh masuk quizzes, kamu boleh print atau salin quiz ni. Okay. Yang ini quiz ni yang salin. Okay, ini quiz yang nak join live. Okay. Boleh salin balik dalam bentuk PDF dalam buku. Tak ada masalah. Semua boleh. Okay. Yang mana tertinggal tugasan hari Isnin pun cikgu dah masukkan. Ni rakaman Google Meet kita. Okay, ni semua quiz dengan, ni ada pelajar yang dah hantar jawapan. Cikgu letak sikit kat bawah ni. Okay. So, kamu takkan ketinggalan. Boleh? Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okay, nanti isi link kehadiran. Nanti cikgu hantar balik kat kamu link quiz. Yang mana yang dah siapkan latihan modul 2 boleh hantar untuk cikgu semak. Okay, itu saja hari ini. Thank you very much. Jangan lupa tau pertandingan cipta barang tu. Nanti buat tau. Cikgu akan hantar dekat grup juga. Semua hantar kat grup, senang. Ataupun dekat Wakelek tu. Korang boleh tengok kat situ. Okay. Thank you. Bye-bye. Boleh pergi makan Baik nasi. cikgu. Cik Yong tak boleh daftar. Tak apa. Cikgu tulis nama Cik Yong Bye-bye. Bye-bye, cikgu. Bye, cikgu. Bye. Bye, cikgu. Bye. Bye. Bye bye cikgu.